أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم الدين اللهم يا فتاح اللهم يا عليم اللهم يا خبير اللهم يا مبدي اللهم يا معيد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita iaitu tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan daripada Quran dan dianugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita akan berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkan ajarannya insyaAllah. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, pertemuan kita kali ini akan menyambung iaitu tadabbur kita terhadap surah An-Nahl yang mana kita dah membincangkan sebahagian daripadanya iaitu pada surah An-Nahl ayat 70 dan kita akan sambung daripada 70 itu kembali kita baca dan kita akan baca juga adalah ayat 71. Mari kita baca terlebih dahulu dan sila tuan-puan baca selepas saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta ataupun pikun sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi
orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada pertemuan yang lepas kita menjelaskan tafsir terhadap ayat 71 yang mana ayat 70 minta maaf yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat penciptaan kepada manusia dan ketahuilah ia juga akan diakhiri nikmat penciptaan itu dengan kematian. Yang mana manusia itu diwafatkan, dan perkataan wafat maknanya adalah sempurna. Sempurna apa yang patut didapatkan oleh manusia itu, maka matilah dia, wafatlah dia, meninggallah dia. Dan saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga tentang nikmat umur. Umur merupakan satu nikmat yang besar yang Allah bagikan kepada kita, yang mana umur itu makin lama bukan makin bertambah sebenarnya. Makin lama makin berkurang. Bukan hanya setakat berkurang, bahkan kita juga akan mengalami iaitu pengurangan dalam hal kekuatan tenaga kita, dan juga kekuatan akal kita. Maka di antara manusia, kata Allah, wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Sehingga di antara kita ada yang menjadi tua renta, menjadi pikun ataupun nyanyo, dan bahkan mulai lupa sesuatu yang dahulu dia ingat, dia dah lupa dah. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, tuan-puan kasih sekalian, mengatakan bahawasanya orang yang sampai pikun ke tahap ini adalah orang yang tak ada dua perkara. InsyaAllah orang beriman dan beramal soleh akan terhindar daripada pikun, dan juga adalah hilang akal fikiran ini. Apa dalilnya, kata beliau? Dalilnya adalah iaitu dalam surah At-Tin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sebaik-baik bentuk, kan? Thumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka pada keadaan yang paling rendah, paling hina, asfala safilin, kedudukan yang paling bawah. Dan itu bukan semua, kata Allah, tapi hanya sebahagian saja. Apa buktinya? Allah kecualikan pada ayat itu dengan apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan pelihara daripada keadaan yang dia jatuh hina tu, daripada keadaan yang dia berada di situasi yang paling teruk dalam kehidupannya. Jadi oleh itu pada pertemuan lepas kita menjelaskan bahawasanya yang perlu kita jaga selalu adalah iman dan amal soleh kita, agar kita selamat daripada nyanyuk ataupun keburukan di hari tua. Maka amalkanlah. Ada 3 perkara yang saya sebutkan pada tuan-puan kasih sekalian, dan ini disebutkan oleh para ulama juga. Apa dia? Iaitu satu adalah jaga solat. Amal soleh yang paling kita perlu jaga adalah amal soleh kita adalah solat. Kemudianlah berdamping dengan Al-Quran. Apa lagi yang ketiga, siapa ingat? Siapa ingat, tuan-puan? Yang ketiga? Yang ketiga adalah iaitu apa dia? Belajar sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Jadi, saudara fillah yang dikasihi sekalian, belajarlah sesuatu yang baru. Jangan kita membatasi diri kita apabila kita dah berumur, kita kata adalah kita rasanya tak perlu belajar yang baru lagi dah. Susah kita nak dapat. Susah kita nak belajar. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka oleh itu,
kita cuba untuk meningkatkan apa di hari tua kita adalah meningkatkan iman dan amal soleh kita. InsyaAllah Allah akan pelihara kita daripada ardhalil umur tadi tu. Allah akan pelihara kita daripada keadaan umur yang hina, yang rendah tadi tu. InsyaAllah Allah akan kecualikan itu. Sebagaimana kata Imam Fakhrul Razi, dalilnya adalah surah At-Tin tadi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, bukan hanya karena iman amal seterusnya, tetapi dia juga kalau dah mati nanti falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Bagi mereka itu pahala yang tak putus-putus. Apa sebab? Dia telah menjadikan kehidupan dunia ini sebaik-baiknya untuk meraih amal soleh yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada tadabbur daripada ayat ini, saya baru kongsi pada tuan-puan apa itu? Iaitu dari segi tafsir dia. Dari segi tadabbur tuan-puan, kita perlu ketahui bahawasanya setiap ketetapan Allah itu ada proses dia. Setiap ketetapan Allah itu ada proses dia. Yang mana manusia, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir beliau, Mafatihul Ghaib, melalui 4 proses perkembangan. Berapa proses? Ada 4 proses perkembangan pada manusia. Apakah 4 proses tersebut? Kata beliau, satu adalah yang dinamakan Sinnun Nusyu' wan Nama', dia kata. Ya. Pertama apa itu? Sinnun Nusyu' wan Nama'. Itu umur pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Itu peringkat pertama dia kata. Umur pertumbuhan dan perkembangan, kata Imam Fakhrul Razi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata adalah Sinnul Wukuf, dia kata. Apa dia tu? Sinnul Wukuf. Umur kita statik. Ya. Tidak terlalu berkembang. Boleh dikatakan pada masa tersebut keadaan kita mendatar. Dikata dari segi zahir kita dah kuat. Dan juga akal fikiran kita mulai dah matang. Sinul wukuf dia kata. Itu umur yang mulai statik. Dan fasa ketiga dia kata ada sinul inhitatil qalil dia kata. Siapa boleh tangkap apa yang saya sampaikan ni? Sinul inhitat qalil. Itu umur penurunan. Mulai mengalami penurunan, tapi penurunan yang sedikit. Dia ada penurunan banyak, ada penurunan yang sedikit. Dan peringkat yang keempat dia kata sinul inhitatil kabir dia kata. Itu umur yang kita mengalami penurunan yang besar, penurunan yang banyak. Ada 3. Ada 4. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita ulang balik. Apa yang 4 tersebut? Satu adalah sinnun numu, sinnul nusyu' wan numu. Iaitu umur kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itulah itu usia kita kanak-kanak. Sampailah kita balik. Itu adalah sinnun numu wan nusyu'. Kemudian yang kedua apa tadi tu? Sinnul wukuf. Sinnul wukuf kata beliau adalah usia kita remaja. Pemuda. Kita tahu umur pemuda adalah 15 tahun sampai 35 tahun. Ini adalah sinnul wukuf. Yang mana pada waktu itu kita semua dalam keadaan mantap semua. Kesihatan fizikal kita dalam keadaan fit. Dan juga akal fikiran kita itu sehat, nak belajar apapun senang, kan? Ingatan kuat. So tuan-puan dan saya, ini nama sinnul wukuf. Dan yang ketiga adalah peringkat sinnul inhitat qalil. Itu yang keempat, yang ketiga. Sinul inhitat qalil mana adalah yang mana umur kita yang sudah mulai kita menurun sedikit demi sedikit.
Apakah penurunan tersebut? Ya. Itu umur daripada 35 sampailah 55 atau 60. Namakan sebagai dalam bahasa Arab peringkat sinul kuhulah nama dia. Iaitu peringkat dewasa, umur dewasa. Kita mulai menurun. Tapi sedikit baru. Dan akan berlaku penurunan yang hebat, yang banyak apabila kita dah masuk umur 60 ataupun 55 sampailah ke satu peringkat. Nama inhitatil kabir nama. Akan berlaku perubahan penurunan yang banyak. Dari segi fizikal kita, dari segi juga mental kita, akal fikiran kita mengalami penurunan yang ketara. Jadi ini proses yang akan dilalui oleh manusia, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik, so tuan-puan dan kesian, boleh tuan-puan ulang? Kita ulang balik 4 proses perkembangan manusia menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sinnun nusyu' wan numu. Yang kedua, sinnul wukuf. Yang ketiga, sinnul inhitatil qalil. Yang keempat apa itu? Sinnul inhitatil kabir. Jadi ini peringkat manusia, tuan-puan. Peringkat manusia. Dari segi perkembangannya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik, saudara fillah yang dikasihi, yang pasti adalah kita akan mengalami seperti itu. Itu pasal kita naik, tuan-puan, kemudian dalam hidup kita mendatar, dan ketahuilah kita akan mengalami penurunan demi penurunan setelah itu, dan sampailah satu peringkat penurunan yang begitu ketara. So, tuan-puan dikasihi sekalian, dalam hal ini, saya juga ingin membawa tuan-puan dikasihi sekalian, ada 4 perkara yang perlu berkembang dalam diri kita, tuan-puan. Yang mana pada fasa pertama, tuan-puan, mesti nampak perkembangan kita itu adalah dari segi tubuh badan, jasad kita. Tubuh badan kita yang mulai membesar. Inilah pada masa kita kanak-kanak, kan? Sampailah balik, ketara nampak. Kalau tuan-puan perasan anak tuan-puan beli baju 5 bulan yang lalu, sekarang dah tak muat lagi dah. Nampak perkembangan ketara pada dari segi jasad dia, tubuh badan dia. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini perkembangan manusia, Dan ketahuilah tuan-puan yang kita kena juga memastikan perkembangan selanjutnya, iaitu perkembangan akal fikiran manusia. Perkembangan akal dia tu pun meningkat. Kalau boleh pada fasa dia menjadi seorang remaja dan pemuda, akal fikiran ini pun meningkat. Maka kita ada nama dia, tuan-puan, baligh, kan? Baligh sebenarnya masa perkembangan akal fikiran yang perlu dimaksimumkan, perlu dilebihkan pada waktu baligh tu. Dan dia akan semakin nampak perkembangan tersebut apabila dididik dengan ilmu. Akan memerlukan ilmu, dididik dengan ilmu. Dan tuan-puan dan kasihan sekalian, maka kita ada satu perkembangan lagi yang perlu kita didik dan kita pastikanlah perkembangan hati dan perasaan. Dan ini kadang-kadang tuan-puan sering diabaikan dalam kehidupan manusia. Kita perlu ada satu perkembangan hati, iaitu perasaan. Perasaan simpati, perasaan yang belas kasihan, kan? Perasaan hormat, perasaan menghargai. Ini perlu ada perkembangan juga. Jangan tubuh badan perkembangannya hebat dan akal fikiran dari segi ilmu pengetahuan hebat, tetapi perkembangan hati dan perasaan tak ada, lemah. Ini kita perlu memperhatikan juga. Dan yang keempat, tuan-puan, itu adalah perkembangan rohani, sehingga melahirkan nanti rohani dan kebijaksanaan. Ketahuilah tuan-puan bahawasanya orang baru akan menjadi bijaksana apabila mampu menggabungkan 4 elemen ini. Elemen tubuh badan, elemen akal fikiran, dan elemen hati dan perasaan serta rohani itu digabungkan, maka dia akan menjadi mukmin yang sempurna, mukmin yang terbaik, mukmin yang akan membawa kepada manfaat.
membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan tuan-tuan perempuan dikasihi sekalian, ingat, tema kita dalam surah An-Nahl apa itu? Menjadi mukmin produktif. Maka 4 perkara ini perlu kita titik beratkan. Ya, perkembangan tubuh badan kita jaga, dan kemudian akal fikiran juga, serta hati, perasaan dan rohani kita jaga. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ketahuilah bahawasanya dari segi jasad dan akal, kalau kita lihat ayat kita dalam surah An-Nahl ayat 70 tu, boleh menurun tuan-puan. Ya. Kualiti dia boleh menurun, teman. Tapi ketahuilah tuan-puan dan sekalian, ketika meningkat umur kita, hati dan perasaan kita, dan sebenarnya rohani kita semakin tajam. Ya. Hati kita semakin mudah tersentuh, kan? Ya. Dan juga sebenarnya kalau betul tuan-puan, rohani kita pun senang untuk dapatkan touching, kan? Sentuhan-sentuhan tertentu sehingga dia mudah untuk teringat Allah, mudah untuk mengingat akhirat, mudah untuk mengambil pelajaran dan pengajaran. So, saudara fillah, pada ayat kita ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa di antara manusia ada yang akan Allah lemahkan jasad dan juga akal dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak kata adalah lemahkan hati dan rohani, kan? Jadi oleh itu tuan-puan dikasihi sekalian, jasad dan akal kita, ingatan kita boleh lupa tuan-puan, tapi hati rohani kita itu jangan menurun. Ya. Itu kalau boleh semakin tua kita semakin bagus, hati kita semakin bersih, kualitinya semakin mantap, rohani kita juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh So saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini dia. Ketahuilah tuan-puan dan saya, kalau sekiranya makhluk Allah Subhanahu wa taala kita manusia ini mengalami penurunan, maka Allah Subhanahu wa taala pada ujung ayat 70 itu mengatakan innallaha alimun qadir. Manusia kan boleh lupa, boleh hilang ingatan, kan? Tapi Allah kata tutup ayat tersebut, Allah itu Maha mengetahui. Maknanya ilmu Allah tak pernah berkurang, tahu. Ilmu manusia berkurang dengan lupa. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah berkurang. Sentiasa dalam keadaan sempurna. Alimun. Qadir. Maha berkuasa, maha ada kekuatan, maha perkasa, kan? So tuan-puan dikasihi sekalian, kalau manusia meningkat umur dia berkurang, tapi Allah Subhanahu wa taala dia tak walaupun masa berlalu dia tetap maha berkuasa dan dia maha mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini dia. Maka rahsia di belakang ayat itu Allah sebutkan innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ini mengingatkan kita bahawa berbeza dengan manusia. Manusia mengalami penurunan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala sentiasa berada dalam keadaan sempurna. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini mengingatkan kita pada hakikat bahawasanya apabila kita semakin berumur, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, makin banyaklah mendekat dengan Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa ini, tuan-puan. Dengan kita merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kekuatan fizikal kita itu tidak mempengaruhi kualiti diri kita. Mungkin kita ada hilang hafalan ingatan kita pada hal-hal tertentu, maka tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, itu insya-Allah kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempengaruhi kualiti diri kita. Apa sebab? Hati dan rohani kita ketika kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia semakin bagus, dia semakin hebat, kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. So, dalam hal ini saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, apabila beranjak umur kita, tuan-puan
jagalah hati dan rohani tuan-puan lebih. Sebab jasad dengan akal memang satu hari akan mengalami kemunduran, penurunan, kemerosotan. Tapi tuan-puan kasih sekalian, kalau dari segi itu tu turun, tak apa. Kalau tuan-puan merasa bahawa Ustaz, saya dah lupa Ustaz, tak boleh naik. Itu adalah lumrah tuan-puan kasih sekalian. Anggap ia satu sunatullah yang perlu tuan-puan hadapi. Tapi jangan sampai hati kita kualiti dia turun, rendah tuan-puan. Ingat, kita nak jumpa Allah dengan hati kita tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang jumpa Allah dengan hati yang suci bersih. Hati yang nak jaga. Biarlah kita dah mulai lemah kan. Jasad kita dah tak seperti dulu lagi dah. Dulu berlari tak ada masalah kan. Sekarang nak berjalan pun susah. Tapi jangan sampai hati kita dan rohani kita tidak kuat. Kita nak hati dan rohani kita sentiasa kuat. Dengan cara apa tuan-puan? Dengan cara menguatkan hubungan kita dengan Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Ini tadabbur yang kita boleh ambil daripada surah An-Nahl ayat 70. Baik, tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian. Sebelum saya nak lanjutkan, saya nak berinteraksi dengan tuan-puan dahulu, iaitu saya serius-serius sangat pun takut juga tuan-puan kan. Maka oleh itu saya cuba tengok dulu mesej-mesej tuan-puan yang kasih sekalian. Alhamdulillah, iaitu Kak Rahimah ini pasti akan mengalami fasa dalam kehidupan kita. Iaitu ada 4 proses. Terima kasih Kak Rahimah dan terima kasih kepada yang hadir dalam majlis ilmu kita dan dia datang dan bergabung lambat tadi. Okey, Haja Bashar ada sedikit gangguan pada suara. Okey Haja Bashar, saya tak pasti. Saya sekarang ini masalah menggunakan sebenarnya kamera lain sebab kualiti gambar hari itu tak bagus, maka saya gunakan kamera untuk gambar dan untuk suara masih menggunakan suara yang sama, itu menggunakan mic yang sama. Saya tak tahu pasti kenapa ada gangguan. Ada suara statik. Maknanya dia lambat untuk bersama. Saya akan cuba untuk saya akan cuba perbaiki nanti. Saya harap Kak Rahimah alhamdulillah ada buat ringkasan-ringkasan. Saya ucapkan terima kasih. Kak Ana Jalaluddin, ahlan wa salam. Haja Bashar suara dah okey. Ustaz, nak tanya bagaimana kita nak kuatkan hati dan perasaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, bagaimana nak kuatkan hati dan perasaan kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, hati kita ini cenderung berubah-ubah. Ini satu tabiat hati yang tak boleh kita ketepikan. Iaitu dinamakan hati itu sebagai qalbun. Qalbun bermakna adalah berubah-ubah, bertukar-tukar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa kan. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinik. Ataupun thabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kekalkan hatiku berada dalam ketaatan. So, bagaimana nak kuatkan hati? Kuatkan hati sebenarnya adalah dengan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara kekuatan hati adalah yang perlu kita jaga, kita jaga agar jangan ditimpa ataupun dijangkiti oleh penyakit-penyakit hati. Maka kita ada nama amradul qalb. Iaitu penyakit-penyakit hati.
Hati ni ada penyakit dia. Apabila kita tak jaga dari penyakit hati ini, automatik nanti hati akan melemah. Hati akan sakit, bahkan Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan dan hadis juga menyebutkan bahawasanya hati manusia itu boleh jadi mati. Qalbun mayyit. Maka hati manusia itu ada 3. Ya. Pertama adalah hati sehat. Hati sehat. Yang kedua adalah hati yang berpenyakit. Hati yang sakit. Dan yang ketiga pada itu, hati yang mati. Hati yang mati. Maka, hati yang sehat tandanya adalah seronok dengan ketaatan. Seronok apabila melakukan amal soleh. Suka perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, ini hati yang sehat ini. Seronok dalam majlis ilmu, seronok baca Al-Quran, gembira apabila mengetahui saudaranya mendapat nikmat, ya kan? Dan tuan-puan dan kasih sekalian, mendengar kawan-kawannya mendapatkan kejayaan. Ketahuilah apabila dalam hati kita ketika kita mengetahui saudara kita berada dalam kebaikan, kita rasa sakit hati, tak puas hati. Ketahuilah dah mulai dah hati itu bermasalah tu. Ya. Kita gembira dengan kejayaan orang, ya. Ini menunjukkan satu tanda daripada hati yang sehat. Jadi hati berpenyakit dia ada. Maka kita ada sesi hari itu, ya kan, bercerita tentang riak. Riak adalah salah satu penyakit hati, ya. Jadi jaga diri kita daripada penyakit ini. Penyakit-penyakit ini sila diagnose, cek diri kita ada tak penyakit hati ni. Ya, ada beberapa penyakit hati, tuan-puan ada buku-buku yang boleh menjelaskan itu. Cek diri kita. Maka apabila ada, sila betulkan, sila perbaiki. Cuba untuk membuang penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Dan kemudian tuan-puan dan kasih sekalian, hati yang mati bagaimana? Hati yang tak tersentuh dengan apapun kebaikan, apapun perkara iman. Justru ketika disebut cerita tentang hari akhirat, cerita tentang Allah, maka dia cuba perlekehkan, dia cuba nafikan. Ini hati mati. Nasihatkan tentang persiapan menghadapi Allah Subhanahu, dia tak kisah, dia tak peduli lagi dah. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hati mereka. Allah seal sehingga apa? Hati mereka tidak dapat merasakan lagi dah. Ya, bukan hanya setakat itu, nanti pendengaran, penglihatan dia pun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati yang dah mati. Biasanya kita orang-orang Islam ni, tuan-puan, orang beriman adalah berhadapan dengan iaitu hati yang sakit. Hati yang sakit ini perlu disembuhkan. Penyembuhnya apa dia? Datang majlis ilmu, salah satunya. Itu nak cara recovery dia. Kalau tuan-puan sakit, rajin majlis ilmu, duduk dengan orang yang baca Quran, ya. Kemudian dengar orang berzikir ataupun berzikir sendiri kita. Jangan kita tahu kita berpenyakit hati, tuan-puan, kita duduk pula dengan orang-orang yang penyakit hati. Maka menyebabkan nanti kita tak terasa bahawa kita mengalami sakit hati. Macamlah orang, tuan-puan, dia kena diabetes, ya kan? Dia tak kisah dengan orang sekeliling dia. Dia buat macam tak diabetes saja. So oleh itu, tuan-puan dan kasih sekalian, nak menjaga hati memang perlu perjuangan yang besar, tapi insya-Allah pada setiap perjuangan itu akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang besar. Sebenarnya hati apabila kita jaga, akan terjagalah roh kita. Roh kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih kepada soalan iaitu Kak Asmah Omar. Haji Syukur, siapa yang awet muda tu Haji? Ya. Kak Siti Rohaya, Assalamualaikum salam. Kak Kalsoma, jaga hati rohani walaupun jasa akal semakin lemah agar kita semakin dekat dengan kuatkan amal soleh dan iman. Ya, betul. Banyakkan zikir selalu. Jauhkan sifat mazmumah. Kak Tasnim, Alhamdulillah. Kak Elia, ya. Ada 3 jenis hati. Untuk mengenakan hati perlu banyak istighfar. Betul ke? Ya, betul. Salah satunya adalah istighfar. Istighfar itu termasuk dalam kategori zikrullah, ya Kak
Salmah termasuk dalam zikrullah. Jadi istighfar sebahagian daripada bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara perkara yang pertama, apabila kita menyedari bahawa kita ini ada masalah hati, kita kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dosa ini menghalang kita daripada mendapat manfaat daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, dia macam karat lah. Dosa ini umpama karat. Kalau tuan-puan ada barang besi, ya kan, dan dia berkarat, tuan-puan nak apa nama dia tu, nak bagi dia cantik, lalu karat itu tuan-puan tidak buang, maka tuan-puan cat terus besi tersebut. Apa akan berlaku tuan-puan? Cat itu hanya bertahan sementara. Tak berapa lama cat itu akan rosak balik. Cepat rosak dia. Seperti itu juga tuan-puan, hati apabila kita cuba untuk hiasi dengan perkara-perkara baik, sedangkan dosa-dosanya masih menumpuk, belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan yang kita lakukan tu tak tahan lama. Itu makanya 2 bulan, beberapa hari melakukan ketaatan, tengok-tengok tuan-puan dan kasih sekalian, dah cenderung kepada lawa balik, mulai lalai kembali. Ketahuilah tuan-puan dan kasih sekalian, maknanya proses pembersihan dosa dia tak lengkap lagi, tak sempurna lagi. Maka yang betul memang peringkat awal tuan-puan taubat nasuha, minta kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa kita yang silam. Dan kita itu makanya pada pertemuan lepas kita ada menjelaskan bahawa ada proses nama dia apa? Takhliyah dengan tahliyah. Takhliyah maknanya kita buang dulu yang lepas-lepas tu. Dengan apa dia? Dengan taubat dan istighfar. Lepas tu barulah kita hiasi diri kita dengan ikhlas, dengan sabar, dengan syukur, kan? Ini sebenarnya tuan-puan dan saudara sekalian, proses selanjutnya. So, betul ya Kak Salma bahawasanya perlu kita istighfar. Boleh iringi dengan solat sunat taubat, lagi bagus. Dan ingat, taubat tuan-puan baru sempurna. Satu adalah dengan tuan-puan menyesal daripada melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua apa dia? Iaitu tuan-tuan pun meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jangan tuan-puan bertaubat tapi masih lagi berada dalam circle dosa tersebut. Dalam rantaian dosa tersebut, stop diri kita. Dan yang ketiga adalah berazam kita takkan kembali lagi kepada dosa yang kita lakukan. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi oleh itu, dengan majlis ilmu membaca Al-Quran, betul, dan zikrullah. Satu lagi Kak Nurul Aryana, dan Kak Aziz Zafar, Ustaz, bila hati dah mati? Hati dah mati apabila tak bermanfaat, langsung nasihat lagi dah. Orang bagi apapun nasihat, bahkan hujah-hujah, dalil-dalil yang terang seterang-terangnya, umpama matahari di siang hari, maka orang ni tidak boleh menerimanya. Orang ini menolaknya. Ini hati dah mati dah ni. Ini hati mati ini biasanya orang kafir yang Allah tunjukkan kepadanya kebenaran-kebenaran Islam, kebenaran-kebenaran agama Allah ini, tetapi dia tidak menerimanya. Hati yang mati. Wa'iyadzubillah. Hati mati ini biasa hati orang kafir. Biasanya hati orang beriman adalah hati yang berpenyakit ini. Bercampur dalamnya kebaikan dan keburukan. Bercampur dalamnya adalah dosa dan ketaatan. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, percampuran ini kadang-kadang ada yang dominan. Kan? Ada yang dominan keburukan dia, kejahatan dia, dosa dia. Maka itulah yang banyak. Dan ada masanya tuan-puan yang dominan adalah kebaikan. Maka dia akan berusaha untuk melakukan, tapi dia buat dosa juga. So tuan-puan dikasih sekalian, peringkat yang hati bercampur ini kebanyakan kita manusia sekarang. Dan dari segi nafsu ataupun diri manusia, maka manusia ada tiga peringkat. Nafsu lawamah. Nafsu pertama adalah nafsu ammarah. Yang kedua pada itu nafsu lawamah. Yang ketiga pada itu nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah adalah ini hati yang mati.
Nafsu amarah ini adalah nafsu yang membawa kepada benda yang bercanggah dengan apa yang Allah inginkan. Pada dosa dan tak kisah dengan dosa dia tu. Dan dia terasa bersalah pun dengan dosa yang dilakukan. Ya, ini nafsu amarah. Ini kalau dari segi peringkat hati, inilah hati yang mati tadi tu. Yang tak terkesan dengan keburukan yang dilakukan. Dia anggap it's okay. Tak ada salah pun. Ini hati mati. Dan dia adalah nafsunya, dan pada diri orang ni biasanya nafsu amarah, tuan-tuan. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni adalah nafsu yang berada antara kebaikan dan keburukan ni. Lawamah maknanya dia blame diri dia. Itu apabila dia melakukan kesalahan, apabila melakukan dosa, dia akan blame diri dia. Kenapalah aku buat ini? Maka ini nafsu lawamah. Banyakkan manusia dalam peringkat ini. Ya. Dia nak baik tapi buat dosa juga. Ketika dia buat dosa, dia rasa terkilan. Dia rasa tak puas hati. Ini namanya nafsu lawamah. Nanti kalau boleh tuan-puan dan kasih sekalian, kita meningkat nafsu kita, diri kita kepada peringkat nafsul mutmainnah. Iaitu jiwa yang tenang. Yang mana tuan-puan, pengaruh dosa ini sudah tidak berkesan lagi pada kita. Ya? Kita memang alhamdulillah dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Nak fikir benda-benda jahat ni tak ada lagi dah. Benda-benda mengarut ni tak ada lagi dah. Kalau tuan-puan ada satu peringkat tersebut, kan, bersyukurlah tuan-puan dan kasih sekalian. Ada orang tuan-puan terutama saya jumpa tuan-puan makcik-makcik, pakcik-pakcik yang satu peringkat yang mana? Dunia ustaz, ini ni bukan urusan, bukan apa namanya tu, bukan benda yang saya fikirkan lagi. Saya nak fikir macam mana dekat dengan Allah. Hati saya bersih. Hati saya tak kotor. Kan? Biarlah orang buat. Jadi dia ada satu peringkat tuan-puan, dia tenang dengan kebaikan. Ya, dia seronok dengan ketaatan tersebut. Dan dia tak terfikir lagi dah untuk membuat jahat atau melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih kepada tu Kak Azizah Jaafar ya. Baik, tuan-tuan puan-puan dan kasih sekalian, Kak Tasnim refleksi diri ya, sama-sama kita refleksi. Jangan sampai hati mati. Datang majlis dengan baca Quran, insya-Allah hati akan kembali. Okey, ini kakak saya satu lagi, Upik Hafizah. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah ya, kakanda saya. Maaf tuan-puan, saya memang mau tak mau ini nama dia media sosial tuan-puan Saya ceramah bukan dekat masjid, dekat surau dekat media sosial mau tak mau saya perlu berinteraksi dan dalam media sosial ini dibagi sesi komen untuk apa sebenarnya kita berinteraksi satu sama lain. So oleh itu tuan-puan saya akan gunakan ini, dan tapi saya cuba untuk memberi manfaat Kak Siti Rohaya, persekitaran sangat mempengaruhi hati. Betul orang-orang sekeliling kita akan mempengaruhi diri kita ya. Maka hati-hati dengan persekitaran kita. Carilah persekitaran yang baik. Maka hijrah ada dua tuan-puan, ada hijrah fizikal, ada hijrah hati hijrah fizikal kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan tempat tertentu, orang-orang tertentu, kan? Itu hijrah fizikal kita. Hijrah yang kedua adalah hijrah hati kita. Hati kita yang tak reda dengan certain perkara yang menyebabkan kita tak boleh terima kita tinggalkan itu Okey, bertaubat Kak Nurana, berazam untuk tidak ya, rahsia mengenal diri. Alhamdulillah nafsu amarah. Okey. Nak hati yang mati tidak terkesan dengan dosa yang dilakukan. Nafsu lawamah. Ya, betul. Terima kasih. Media sosial terbaik Ustaz. Banyak kebaikan. Ya, apabila kita gunakan media sosial ini untuk kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Apabila kita gunakan untuk keburukan, boleh juga. Dan media sosial tuan-puan tempat mengumpat paling best. Kalau dulu tuan-puan mengumpat pergi depan tingkap orang ataupun jendela orang, rumah orang, tuan-puan sekarang tak payah dah. Tuan-puan masuk kepada wall orang, tuan-puan mengumpat kat sana. Senang sangat. Jadi boleh banyak meningkatkan amal soleh kita dan kebaikan kita. Media sosial juga boleh menjadi tempat untuk menghilangkan ataupun mengurangkan kebaikan kita.
Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi, ingat bahwasanya Ustaz teruskan berdiskusi dengan jemaah bukan sembang-sembang kot. Ya, kita adalah hijrah fizikal dan hijrah hati. Ya, betul Baik, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, membawang Kak Nurhana iaitu membawang dia kata Okey, itulah istilah kita yang banyak kita guna sekarang. Baik, kita akan masuk pada ayat yang selanjutnya, ayat 71, tuan-puan dan sekalian. Maka yang pada ayat 71, dari segi tafsir tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kepada kita bahawasanya manusia dipelbagaikan. Dipelbagaikan dari segi apa? Dari segi rezeki dan juga darjat. Maka manusia memang mempunyai rezeki yang berbeza-beza dan darjat yang lain. Maka ada yang dilahirkan daripada orang yang mempunyai harta kekayaan dan ada yang dilahirkan daripada keluarga yang miskin tak ada mempunyai harta kekayaan Ada orang yang memang lahir darjatnya darjat keluarga besar-besar, hebat-hebat kan. Ada orang daripada keluarga biasa-biasa saja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Allah memang melebihkan sebahagian kamu daripada sebahagian lain. Jadi sebahagian kita memang ada yang lebih. Dan rezeki yang Allah bagi kita berbeza-beza. Rezeki ada dua, tuan-puan dan kasih sekalian, rezeki zahir dan rezeki batin. Ya. Rezeki zahir itulah dari segi harta bendanya, pangkat jawatannya, dan juga mungkin adalah dari segi keluarga, keturunannya. Rezeki Allah bagi beza-beza kat kita dari segi zahir. Kerana kita nampak itu, kita nampak bagaimana orang berbeza-beza kan. Berbeza-beza rumah dia, besar kecil dia, tempat dia, tempat mewah, tempat sederhana, tempat miskin. Mau tak mau kita akan nampak. Pergilah mana-mana negara. Orang kata negara maju pun pasti akan wujud yang namanya kemiskinan. Yang namanya orang kaya. Orang yang sederhana. Akan ada perbezaan tersebut. Dari segi tuan-puan, amalan batin seperti ilmu. Ketenangan, ketenteraman, kesabaran, kesyukuran, dan kita pun berbeza-beza, tak sama. Jadi rezeki ada dua, rezeki zahir dan rezeki batin. Maka kita tak sama. Allah membezakan di antara kita. Terimalah hakikat perbezaan ini yang perlu kita raikan, yang perlu kita sedari pada peringkat awal, tuan-puan. Setengah kita, tuan-puan, merasa tak puas hati apabila ada golongan tertentu lebih daripada yang lain. Ini tak betul. Dan ini akan melahirkan penyakit hati yang tadi kita cuba untuk hindari. Apabila kita menafikan ataupun menolak adanya kepelbagaian di antara kita, masalah hati dah tu. Ketahuilah tuan-puan, masalah hati akan bermula apabila kita mengingkari ketetapan Allah pada makhluk. Ketetapan Allah, semakin kita terima dia dan reda dia, maka tuan-puan, semakin mudah tuan-puan mensucikan hati tuan-puan. Makin mudah tuan-puan membersihkan diri tuan-puan. Maka oleh itu dalam surah An-Nahl kita menitik beratkan tentang memahami prinsip ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara ketetapan Allah, Allah kita dijadikan pelbagai. Berbeza-beza. Faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dalam rezeki. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat tersebut menjelaskan sebenarnya bentuk kuasa Allah yang ada pada ujung ayat 70 tu. Kata Allah, Innallaha alimun qadir. Ketika berlakunya kepelbagaian dalam rezeki kita, itu disebabkan sebenarnya oleh apa? Ilmu Allah. Ingat ni. Kita kena ingat, itu karena Allah tahu bahawasanya si fulan itu yang baik baginya adalah harta. Si fulan itu yang baik baginya adalah ilmu. Si fulan itu yang baik baginya adalah hidup sederhana.
si fulan itu yang baik baginya adalah yaitu miskin. Ingat, ada hadis tuan-tuan dan sekalian menjelaskan bahawasanya ada bagi hamba tuan-tuan yang baik bagi dia memang adalah kaya. Kalau Allah miskinkan dia, jahanam dia. Ya, akan masalah iman dia. Ya. Dan ada orang tuan-puan dikasih sekalian yang sesuai bagi dia adalah miskin. Kalau Allah kayakan dia akan jahanam. Jadi ada terbalik So, tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, ketika kita berada dalam situasi tertentu, anggaplah itu yang terbaik bagi kita, dan ini sebagaimana yang saya katakan sebelum ini tidak menghalang kita berusaha untuk keluar daripada keadaan kita tadi itu, ya. Daripada situasi yang kita dapatkan itu, redha tidak menghalang kita daripada berusaha, tuan-puan. Berusahalah, ya. Jadi ketahuilah bahawa menerima ketentuan Allah syarat utama hati bersih. Ya, jiwa tenang. Dan manusia ketika menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menerima kepelbagaian pada manusia, masalahlah hidup dia. Macam-macam akan dia hadapi dalam hidup dia. Sebab apa? Dia menolak ketentuan Allah. Dia menolak ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dari segi tafsir juga tuan-puan dan kasih sekalian, ayat ini juga menjelaskan tentang tauhid dan menafikan syirik dengan mengkiaskan kepada manusia. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat 71 tersebut, ya, tetapi orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba-hamba sayanya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezekinya. Itu pada ayat ini pada asalnya menjelaskan tentang satu tabiat manusia ketika Allah lebihkan rezeki, dia lupa untuk berkongsi. Dan secara semula jadinya manusia juga tidak mau orang yang berada di bawahnya itu betul-betul sama dengan dia. Ya. Pasti di antara seseorang berharap agar dia sentiasa di atas, orang di bawah. Kita takut untuk berkongsi. Ya. Tak berani untuk menjadikan, ya, orang yang di bawah kita naik atas. Ini tabiat manusia lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kecam sebenarnya. Allah melalui ayat ini juga mengingatkan kita bahawa rezeki yang Allah lebihkan kepada kita itu untuk kita kongsikan. Ya. Maka menjadi mulia apabila seseorang itu kaya membantu orang yang miskin. Mulia orang yang pandai membantu orang yang tak pandai. Orang yang berpangkat tinggi membantu orang yang rakyat jelata. Itu. Ya. Tapi sayang kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak seperti itu kebanyakan manusia. Ya. Dan ini saudara filah dikasih sekalian dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tafsir bahwasanya ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang kafir Quraisy yaitu menyatakan bagi Allah itu ada anak, kuasanya dikongsikan. Kuasa ini untuk si fulana dengan mensekutukannya dengan berhala-berhala tersebut. Maka dikongsikan jugalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia enggan untuk berkongsi kuasa, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sendiri tak nak, ya, membahagi apa yang kamu mahu itu kepada orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala apatah lagi, dia tak mau bersekutu, dia tak mau ada kuasa yang lebih hebat daripadanya. Manusia tak mau berkongsi kuasa, Allah pun lebih daripada itu. Ya. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan juga tuan-puan dari segi tafsir tuan-puan, ayat ini juga, ya, mencela kufur nikmat, terutama pada ujung ayat tersebut. Maka Allah kata
Afa bi ni'matillahi yajhadun. Ya. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah? Ingkar nikmat Allah atau namakan dengan kufur nikmat adalah sesuatu yang tercela dan Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang kufur nikmat ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, lebih lanjut tentang tadabbur kita akan kongsikan pada pertemuan akan datang sambil kita akan baca iaitu ayat yang ke-72 dan 73. Dan hari ini kita cukupkan di sini. Ya, sekarang dah 9.30 dan saya tahu tuan-puan adalah mempunyai precious time. Dia kata iaitu waktu yang berharga dan saya tak ingin untuk mensia-siakan waktu tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian. Sebenarnya saya pun mempunyai kerja-kerja yang perlu saya selesaikan juga. Baik, tuan-puan yang kasih sekalian. Jadi dari segi konten saya cukupkan di sini dan saya akan berinteraksi dengan tuan-puan yang kasih sekalian. Mungkin ada soalan saya akan jawab. Ada perkongsian saya akan kongsikan. Okey, Kak Salma, bila hati sihat, kita tak minat dan fikir hal-hal yang melalaikan. Betul, Kak Salma ya? Kita akan fokus kepada perkara-perkara yang memberi kita semangat untuk melakukan ketaatan. Yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Hasya, setakat ini kita berinteraksi secara insan yang nak ke arah syurga. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat fokus kepada hal tersebut ya Kak Hasya. Dan kemudian Kak Nurul Ariana, manusia dipelbagaikan dari segi rezeki dan darjat berbeza. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sederhana ya. Allah melebihkan rezeki di antara kamu ya. Ya, memang berbeza, ada rezeki zahir dan batin ya. Terima kasih atas ringkasannya Kak Nurul Ariana. Masalah hati bermula apabila kita mengingkari ketetapan Allah. Yes, ini dulu. Ya, apabila kita mengingkari ketetapan Allah. Okey. Kak Syarifah Fatmah Al-Habsyi, iaitu bagaimana rezeki batin berbeza Ustaz? Ya, rezeki batin maksudnya adalah dari segi ilmu, dari segi kesabaran, dari segi ketaatan, ya, tak sama. Pastilah ya. Walaupun kita kadang-kadang adik-beradik kan, ini penyabar orang ni, ini cepat panas baran ya kan. Ini kita tak nafikan ya. Jadi saya maksudkan dengan rezeki batin adalah sifat sabar, sifat reda, sifat syukur. Itu rezeki batin ya, yang orang tak sama. Ya, jangankan dengan orang, dengan pasangan kita pun tak sama. Kadang-kadang ada bertolak balik pula ya kan. Kita penyabar, suami kita ataupun pasangan kita jenis orang yang panas baran ya. Jadi tak sama Kak ya. Baik. Kak Nurziah ya, ada yang Allah beri kekayaan sebagai ujian, betul. Redha tidak menghalang kita berusaha Kak Nurziah, betul Okey, Kak Rahimah juga memberi ringkasan. Terima kasih Kak Rahimah Okey, kebanyakan memberikan ringkasan apa kita sampaikan. Terima kasih Okey, ayat 71 lagi Kak Rahimah menjelaskan tentang tauhid dan menafikan syirik Itu masih ayat 71 tetapi pada bahagian tengah dia kufur nikmat Mencela kufur nikmat. Terima kasih. Dan Kak Tasnim, terima kasih. Kak Rahimah terima kasih. Kak Nulayana juga. Kak Maimunah Abdul Rahman, contoh kufur nikmat. Kufur nikmat adalah tidak menghargai nikmat yang Allah bagi. Kufur nikmat di antaranya Allah bagi kita kesihatan, tapi kita tak gunakan kesihatan kita itu untuk ketaatan. Mana kita kufur nikmat. Nah, dalam ayat ini juga kan Allah bagi kita rezeki. Lalu rezeki kita itu tidak kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diminta oleh Allah Subhanahu. Kufur nikmat itu. Sebagaimana dalam ayat ini juga adalah apabila kita menggunakan rezeki kita itu untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kufur nikmat yang paling besar. Jadi kufur nikmat maknanya tidak menggunakan rezeki yang Allah bagi di jalan yang dia tuntut. Kak Rohaya, silakan ada hal silakan Tuan Haji Syukur, roh adalah diri kita yang sebenarnya. Terima kasih Tuan Haji. Ya betul. Dia adalah asal muasal kita Tuan Haji Dia yang akan kekal. Roh, tuan-puan dan kasih sekalian, adalah bahagian komponen tubuh badan kita pada diri kita
yang tidak akan mati, yang tidak akan binasa. Kiamat pun dia akan tetap. Apa dalilnya? Ada hadis dia, ada riwayat mengatakan tu. Okey, Kak Latifah Karin, penyakit hati, hasad, dengki, bongkak, takbur, riak. Betul Kak? Terima kasih. Kak Sharifah, terima kasih sama-sama Kak Wan, alhamdulillah. Kak Khatijah, silakan ada kelas lain Siapa yang ada hal silakan. Saya bagi masa terakhir ni untuk berinteraksi Kak Nabila, alhamdulillah, terima kasih Kak Okay, terima kasih pada semua. Demikian saja perkongsian kita pada hari ini. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Ditutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.